Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Hendaklah engkau sentiasa prihatin terhadap Allah Ta'ala. Tuntutilah dirimu apa yang wajib atasnya dari hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak makhluknya. Jika engkau mahukan kebaikan di dunia dan di akhirat, hendaklah engkau prihatin terhadap ilmu Allah Ta'ala terhadap dirimu dan tuntutilah dia supaya beramal, yakni dengan tujuan beramal. Hendaklah engkau menuntutinya, yakni menuntuti ilmu untuk menunaikan segala perintah Allah Ta'ala dan mencegahnya dari melakukan segala maksiat. Suruh dia lazimkan sabar bila ditimpa bala dan bahaya. Relalah menghadapi semua ketentuan Allah dari qada dan qadarnya. Tidak lupa bersyukur bila menerima nikmat. Jika engkau dapat melakukan seperti ini, akan lenyaplah semua halangan dan akan luruslah perdampinganmu dengan Allah Ta'ala. Dan bertemulah engkau dengan teman di perjalanan. Dan berhasillah engkau dengan pembantu. Dan tercapai engkau dengan pembendaharaan yang selalu mengikutimu ke mana sahaja engkau menuju. Jangan hiraukan di mana engkau berada atau engkau menetap. Kerana di mana sahaja engkau meletakkan dirimu, engkau akan dikutip. Akan berkhidmat kepadamu hukum hakam, ilmu, qada, manusia dan jin dan malaikat. Semua yang di atas muka bumi akan takut kepadamu. Kerana engkau takut kepada Allah Ta'ala. Siapa yang takut kepada Allah Ta'ala, akan takutlah kepadanya segala sesuatu. Disebabkan takutnya kepada Allah Ta'ala itu. Dan dia akan memberimu apa sahaja kerana ketaatanmu kepada Allah Ta'ala. Siapa yang takut kepada Allah Ta'ala akan takut kepadanya segala sesuatu. Dan siapa yang tiada takut pada Allah, dia akan menjadikannya takut pada segala sesuatu. Siapa yang berkhidmat kepada Allah Ta'ala, dia akan menjadikan orang lain berkhidmat kepadanya. Kerana tiada akan sia-sia amalan siapa pun dari para hambanya, walau sebesar debu sekalipun. Sebagaimana yang engkau bertindak, engkau akan dibalasi. Dan sebagaimana yang engkau berbuat baik, engkau akan dibantu dengan kebaikan. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kami dengan kemurahan dan kebaikan-Mu, dengan keampunan dan kelembutan-Mu, baik di dunia maupun di akhirat. Dan berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara nasihat dan wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ialah, dalam taujihat ini atau dalam peringatan ini, iaitu jaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bersungguh-sungguh berusaha menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala dengan bermula dengan keprihatinan, yakni kesungguhan, dengan niat, dengan azam, dan dengan segala perancangan-perancangan yang menunjukkan kesungguhan kita untuk menjaga hak Allah. Di samping itu juga, kita perlu bersungguh-sungguh menjaga hak makhluk Allah. Kerana Allah Ta'ala menguji
ketaatan hambanya dengan sebahagian hak yang perlu diberikan kepada hamba-hamba yang lain. Bila gagal memberi hak-hak kepada sebahagian hamba-hamba yang lain, maka orang ini juga tidak dikira sebagai menjaga hak Allah. Bahkan dia telah mensia-siakan hak Allah. Dan perkara yang seterusnya yang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir ialah memperbanyakkan dan menuntut ilmu Allah Ta'ala untuk menunaikan hak Allah. Kerana hak Allah Ta'ala tidak akan ditunaikan oleh orang jahil, tidak juga oleh orang sombong, tidak juga oleh orang-orang yang melampaui batas. Tetapi ia akan ditunaikan oleh orang yang berilmu. Bila orang berilmu, dia membuang diri darinya kejahilan, dan dia juga akan membuang daripada dirinya sifat melampau. Kerana ilmu menjadikan kita berada di antara sempadan kejahilan dan sempadan sifat melampau. Ada orang yang dengan jahilnya dia telah mencuaikan banyak perkara. Ada pula dengan melampau-lampau pula. Kita nak berada di tengah-tengah. Siapa yang berada di tengah? Yang berilmu. Orang berilmu, umpama kalau kita beri contoh, kalau dia marah dia tak melampaui sempadan, dan tidak juga dia bersikap dingin dengan hal tersebut, kerana hal tadi menuntut dia marah. Kalau orang jahil dia tak nak marah. Orang yang melampau pula dia marah melebihi daripada batasannya. Orang berilmu berada di tengah-tengah. Maka untuk menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala mesti dengan ilmu, mengenali tuntutan, perintah dan mengetahui larangan. Maka kita bila berada pada zaman seorang yang tidak mahu menuntut ilmu, maka kita akan lihat banyaknya label-label yang keluar, pelabelan-pelabelan yang akan mereka gunakan untuk membatasi pemikiran mereka. Maka dengan ilmu kita akan mengajar diri kita bertindak dengan adil dan saksama. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang perlunya 3 sifat utama dalam bermuamalah dengan Allah: sabar, redha dan syukur. 3 sifat utama ini: sabar dan semua perkara, redha dan semua perkara, dan syukur dengan segala nikmat, walau sekecil mana pun nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang peri penting takut pada Allah. Dan siapa yang takut pada Allah, maka seluruh makhluk akan takut padanya. Dan juga menyebut tentang khidmat kepada Allah. Siapa yang berkhidmat kepada Allah, siapa yang menjaga agama Allah, meninggikan agama Allah, menyebarkan agama Allah, maka Allah jadikan semua dunia berkhidmat kepadanya. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang bagaimana setiap kebaikan tidak pernah disia-siakan. Sekecil mana pun kebaikan kita buat, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang amat pemurah. Supaya kita tidak membandingkan antara perkara kecil dan perkara besar, kan semua kita buat. Baik, ini antara rangkuman nasihat Syekh Abdul Qadir. Kita lihat perkara pertama yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ialah hendaklah kita prihatin dengan hak Allah. Kita mesti tahu apa dia hak Allah dalam hidup kita. Kalau kita berkeluarga, apa hak Allah dalam tuntutan hak Allah dalam kita berkeluarga. Kalau kita berbisnes, apa dia hak Allah. Kalau kita kerjanya petani, kerjanya peniaga, kita kerjanya di jabatan dan sebagainya, apa hak Allah terhadap kita. Kalau kita seorang ayah, apa hak Allah pada kita. Kalau kita seorang ibu, seorang suami, seorang isteri, seorang anak, maka lihat apa hak Allah Ta'ala pada kita. Kerana Allah Ta'ala jadikan pada setiap lapangan kita, lapangan hidup kita, ada hak Allah. Kalau seorang yang berbisnes sebagai contoh, orang meniaga, apa hak Allah Ta'ala kepadanya? Perniagaannya tidak melalaikan dia daripada ingat Allah. Itu hak Allah. Maka dia tak boleh beri alasan kerana saya sibuk, maka saya tak sempat untuk melakukan solatnya, tak sempat untuk melakukan zikirnya, tak sempat untuk membaca Al-Quran, tak sempat untuk
menuntut ilmu, tak sempat menuntut sekian-sekian hak Allah. Maka apa pun bidang yang kita ceburi, maka asas pertama, sebagaimana Allah sebut dalam Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Mereka lah benar-benar lelaki yang tidak pernah dilalaikan daripada ingat Allah, walaupun kesibukan mereka berniaga atau bekerja, daripada menunaikan solat dan mengeluarkan zakat. Maka hak Allah yang pertama bagi orang yang berniaga sebagai contoh, dan demikian yang lain, jangan lalai mengingati Allah. Dan hak Allah Ta'ala yang kedua ialah tidak melakukan larangan Allah. Dalam setiap pekerjaan ada benda yang dilarang. Dilarang menipu, dilarang kita menghina orang. Itu hak Allah. Kan ini makhluk Allah. Tuan-tuan, kita kalau masak, orang hina makanan kita marah tak? Marah. Allah ciptakan hamba-Nya. Ini ciptaan Allah. Lalu kita hina makhluk Allah, maka Allah marah. Kan itu orang beriman syiarnya bila melihat ciptaan Allah, mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, semua Engkau ciptakan ini tidak sia-sia. Kita tengok siput. Tengok siput lah. Kita pun hina siput. Benda betak siput ni lambat. Kita tengok pula ni siput bulan misalnya, ataupun kita sebut lintah bulan. Lintah bulan, tengok benda lintah ni lambat berjalan, melekat. Semua makhluk-makhluk Allah tidak berhak untuk kita hina, sebab ia dicipta oleh Allah. Itu hak Allah. Baik pokok-pokok, benda lalang kita duk marah tumbuhan, marah binatang. Apatah lagi kalau kita menghina manusia. Ada kalangan hamba Allah, Allah ciptakan dia mungkin hitam, mungkin cacat. Sejauh mana untuk kita melihat makhluk-makhluk Allah ini untuk kita muliakan, bukan untuk dihina. Tak ada satu pun makhluk Allah yang boleh kita hina kerana kejadiannya. Yang kita hanya dibenarkan menghina kerana maksiat yang dilakukannya. Itu pun kita hina pada pelakuan maksiat, bukan pada dirinya. Ada pun menghina pada kejadiannya, dia rendah ke, dia gemuk ke, maka ini dilarang dalam agama. Tidak dibenarkan sama sekali. Itu hak Allah. Kan ia makhluk Allah. Dan bila kita bekerja lagi atau berniaga lagi, apa lagi hak Allah, tidak menggunakan nama Allah untuk kita melariskan jualan kita dengan cara menipu, bersumpah dengan sumpahan palsu, maka ini tidak dibenarkan. Mempergunakan agama untuk melakukan perkara yang haram. Kita pergunakan agama untuk perkara yang halal, perkara yang tidak salah, maka itu merupakan satu bidang yang luas. Tapi menggunakan agama untuk buat benda haram, maka ini tak dibenarkan. Kalau kita beritahu ayam saya disembelih, saya gunakan kaedah sembelih itu agama untuk melariskan, betul, sembelih dengan syar'i, disembelih oleh orang yang tahu hukum hakam, maka itu tidak salah, kerana seorang dituntut untuk mengikuti agama. Tapi kalau seorang menggunakan agama ini menyebut sumpah-sumpah palsu untuk melariskan jualan, maka inilah orang yang menunggang agama. Kita kena beza antara mempergunakan agama dengan tujuan yang baik dan tiada larangan padanya, maka tak salah. Kalau saya berniaga, saya mempergunakan juga agama tapi tujuan baik. Saya letak ayat-ayat Al-Quran sebagai satu syiar supaya dia tahu ini kedai orang Islam, bukan kedai orang kafir. Saya suruh pekerja saya menutup aurat, lelaki atau perempuan, untuk tunjukkan ini agama. Maka ada orang cenderung untuk membeli kedai yang orang tutup aurat. Bukankah itu mempergunakan agama? Ya, mempergunakan agama untuk tujuan baik, menutup aurat. Saya buat kedai saya surau, ini juga tunggang agama, buat surau supaya pelanggan datang. Ini mempergunakannya dengan tujuan yang baik dan tidak dilarang. Supaya pelanggan saya, dia tak terkejar-kejar nak ke surau, ke masjid yang lain, kerana saya dah siapkan surau kalau dia nak solat lah. Sambil dia pesan makanan, dia boleh solat dulu. Sambil dia order makanan, dia mungkin solat dulu. Maka mempergunakan agama dengan tujuannya tidak salah. Maka ini tidak ada cacat celanya.
Maka orang macam ni kita tak kata dia tunggang agama. Dia mempergunakan agama dengan betul, dengan menjadikan pekerja dia tutup aurat. Di kedainya ada syiar agama, ada surau, bagi satu kemudahan. Bahkan dia perdengarkan benda-benda yang baik di kedainya, menunjukkan perhatian dia tentang hiburan yang baik, sebagai contoh. Yang dilarang mempergunakan agama ialah guna cara salah. Dia sumpah nama Allah tapi pada barang yang palsu, pada barang yang tak elok. Maka ini dia tunggang agama. Dia menggunakan agama untuk menghalalkan yang haram, atau untuk menjustifikasikan kejahatan dirinya. Maka ini namanya menunggang agama. Yang dibuat tu totally salah, tapi dia pun gunakan agama. Maka ini tak dibenarkan. Jadi kita kena beza. Kalau kita gunakan agama dengan betul, kita promosi kurma ajwa, ini kurma Nabi makan, ini kita tak panggil tunggang agama. Kita mempromosikan benda-benda yang memang menjadi makanan sunnah Nabi SAW, kita tak panggil dia tunggang agama. Sebab dia guna benda betul. Dia kena beritahu ini barangnya. Ini siwak, miswak, cara sugi yang betul. Kayak sugi yang dijual, maka tidak salah. Dia tidak menipu pun. Yang dilarang, yang disebut menunggang agama, ialah digunakan agama untuk menjustifikasikan salah dia, kejahatan dia, perkara haram. Dia digunakan agama. Maka ini tidak dibenarkan sama sekali. Baik, ini hak Allah. Kalau seorang kerjanya, yang kita juga kiaskan tadi, peniaga, termasuklah orang berdagang, orang yang petani, sampai masa hasilnya dia kena keluarkan zakat, itu hak Allah. Dia mesti keluarkan zakat. Kesimpulannya, setiap orang kena mengetahui apa hak Allah atas dirinya. Kalau dia seorang pekerja, yang saya bagi contoh peniaga, kalau dia seorang pelajar, apa hak Allah? Maka dia belajar kerana Allah. Belajar bukan untuk menjadikan dia sombong dengan ilmunya. Kerana Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kenikmat paling besar dalam diri kita ialah nikmat Allah cipta kita. Nikmat-nikmat lain tumpang kepada kehidupan ini. Kalau kita wujud kat dunia sebagai makhluk yang Allah ciptakan, maka ini satu nikmat terbesar. Lepas tu kita dapat semua benda itu nikmat tambahan. Kita ni hidup atas dunia. Maka ingat, tidak ada nikmat paling besar melainkan nikmat Allah jadikan kita hidup di sini. Kan itu bila kita belajar ilmu mana pun, jangan lupa pada Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita. Kalau orang kata, anak kamu macam mana pun cemerlang, jangan lupa ibu yang melahirkan kamu. Macam mana pun mak kamu tu, jangan lupa mak kamu. Jangan lupa ayah kamu penyebab kamu dilahirkan. Apatah lagi Allah yang menciptakan kamu. Ilmu yang kita baca, ilmu yang kita belajar, tak jadikan kita sombong. Bila kita menuntut ilmu, apa hak Allah Ta'ala terhadap kita, maka kita mesti beramal dengan ilmu. Dan mesti menyebarkan ilmu. Sebarkan ilmu, itu hak Allah. Allah beri kita ilmu untuk kita sebarkan. Dan dengan ilmu tadi, kita menjadi orang yang paling memberi manfaat. Manfaat. Tuan-tuan, Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam, apa keistimewaan mereka? Mereka senantiasa beri manfaat. Nabi Isa berkata, waja'alani mubarakan aina ma kun. Aku dijadikan oleh Allah berkat di mana pun aku berada, yakni memberi manfaat. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut manusia yang paling baik, anfa'uhum linnas, yang paling beri manfaat pada manusia. Biar syiar hidup kita memberi manfaat, bukan memberi beban. Saya hidup ni untuk beri manfaat pada orang, bukan beri beban pada orang, bukan menyusahkan orang. Kalau saya nama anak, saya nak beri manfaat semaksimum pada ibu ayah saya. Kalau saya nama ahli masyarakat, saya nak beri manfaat semaksimum mungkin pada ahli masyarakat. Bukan saya menuntut manfaat mereka pada saya. Tetapi orang beriman tidak menuntut manfaat orang pada dia, tetapi dia melihat tanggungjawab dia beri manfaat pada orang lain. Itulah kehidupan orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita sentiasa minta hak kita daripada orang, kita telah menghina diri kita sendiri. Kita telah menjatuhkan air muka kita.
Awak kena hormat saya sebab saya orang tua. Awak kena hormat saya sebab saya begitu, saya begini. Kita tuntut orang beri hak kita. Tentang hak kita jangan dituntut. Hak kita biar diberikan tanpa kita tuntut. Kalau kita orang tua, kita tak perlu untuk paksa orang muda menghormati kita. Tetapi kita menghormati orang muda sehingga datang penghormatan mereka pada kita. Kalau kita susah, jangan kita tuntut orang kaya, sila tolong saya. Jangan tuntut hak itu. Kerana mereka, bila dituntut hak, mereka menjadi semakin benci pada kita. Tapi terus bersabar sehingga mereka terpanggil untuk menuntut hak itu pada kita. Dia tak salah untuk kita beritahu, tapi kita tidak mendesak. Kita orang sakit, dah saya sakit, patut ziarah saya. Jangan tuntut. Jangan dituntut bila kita sakit, mesti ziarah. Tapi kekal bersabar, maka kelak akan datang orang yang Allah hantar menziarahi kita. Jadi dengan bahasa mudah, hidup ni jangan menuntut hak kita, tetapi kita sentiasa memberikan hak orang lain pada kita dan berusaha. Sebab kalau tuan-tuan tengok atas dunia ni, siapa yang berusaha benar-benar memberi hak kepada orang lain, akhirnya semua orang akan berusaha memberi hak pada dia, walaupun orang yang tidak berurusan dengan dia, menghormati dia, memuliakan dia, mengangkat dia. Kita tak punya masa untuk menuntut hak kita dengan orang. Kenapa yang kita lakukan untuk Allah, kerana Allah. Maka lihat bagaimana Allah membalasnya dengan cara yang baik, yang lebih baik. Maka ini benda-benda yang kita kata hak Allah. Kemudian bila kita faham hak Allah Ta'ala, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidillah tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah sentiasa berada di hadapan kamu. Terdapat ulama kata, bagaimana kita nak jaga hak Allah Ta'ala ini? Dia ada 4 benda basic dalam hidup kita. Sebagai satu, kita namakan mukaddimah, penjagaan hak Allah. Sebab untuk jaga hak Allah ni, kita perlu ada satu motivasi yang tinggi. Kita perlu ada satu matlamat yang jelas. Kita perlu ada kesungguhan. Kita perlu tahu nilainya. Maka ada 4 perkara basic, 4 perkara utama bagaimana kita nak jaga hak Allah dengan sungguh-sungguh, dan memperoleh kekuatan menjaga hak Allah dengan sungguh-sungguh. Yang pertama ialah dengan menjaga solat. Allah memuji orang jaga solat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Itu orang-orang yang sentiasa menjaga solat mereka. Menjaga solat ini salah satu cara untuk menjaga hak Allah. Kerana solat ni hak Allah. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan solat untuk ingat aku. Hak Allah untuk diingati. Maka Allah paling suka diingati oleh hambanya ketika mana hambanya solat. Paling Allah sukai. Kan itu tuan-tuan sekalian, bila kita solat, berusaha untuk ingat Allah, jangan ingat benda lain. Kerana Allah itu cemburu. Innallaha la yagharu. Allah itu cemburu. Tentang kita duduk tepi isteri kita, sebut nama perempuan lain, marah tak isteri kita? Marah. Apatah lagi tunjuk kita prihatin. Isteri kita akan mengadang. Aku, isteri kamu yang kamu sebut perempuan lain, kenapa? Dia akan marah. Apatah lagi hak Allah. Kita dalam sembahyang patut ingat Allah. Bila Allah berfirman, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sembahyang itu ialah zikir Allah paling agung, kata Allah. Dan Allah tahu apa kamu buat. Jadi waktu kita solat 2 rakaat subuh, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isyak, zuhur dan asar, dan 2 rakaat sunat yang kita buat, maka letaklah keprihatinan fokus kita untuk ingat Allah dengan apa cara sekalipun. Kerana kalau benar kita berjaya menjaga hak solat dan ingat Allah, maka Allah jadikan mudah untuk kita ingat Allah dalam semua perkara. Tapi kalau solat pun berterabur ingat Allah, 2 rakaat, 3 rakaat, tak ke mana kita pergi, melayang ke mana. Bahkan lebih teruk daripada tadi, dalam solat kita terus kita memburu dunia kita.
Walau solat ini untuk memburu akhirat. Kita gunakan solat bagi memburu akhirat, bukan untuk buru dunia. Tapi kalau kita salah guna alat, kita akan tercela. Tuan-tuan nak mengairkan, tapi tuan-tuan pakai alat yang bukan untuk mengairkan, maka tak mungkin kita dapat ikannya. Kita nak tangkap ni binatang dalam hutan, kita pun guna pancing. Nak tangkap rusa, pelanduk, baling jorang, tak mungkin kita akan dapat. Tak mungkin kita dapat tangkap. Kalau pun dia makan jorang kita tu, umpan, maka dengan cepat dia akan putus dengan melalui celah-celah pokok-pokok dan sebagainya. Kita pun tak mungkin dapat hasil. Kerana setiap tempat ada alat untuk kita dapat. Maka solat ini bagi memburu akhirat. Tapi dalam solat kita buru dunia, mana kesan solat tadi? Maka jaga solat sungguh-sungguh. Ikhtiar, tuan-tuan, latih diri satu hari, buat 2 rakaat, cuma ingat Allah. Cuba buat, latih diri. Ustaz, saya semalam maghrib teringat kerja tak habis lagi, unfinished job ni. Semalam zuhur pun teringat buat nak meeting sana, nak meeting sini. Baik, kita mulakan dengan latihan 2 solat sunat. Training kita 2 solat sunat. Kosongkan fikiran kita daripada segala syawari kesibukan dunia. Ambil wuduk comel-comel. Sebab ia bermula dengan ambil wuduk yang sempurna. Dia panggil isbagul wuduk. Ambil wuduk betul-betul dengan bismillah, basuh tangan, komo, masuk air dalam hidung, sapu 3, basuh muka 3. Sungguh sempurna. Lepas tu baca doa lepas wuduk, kemudian solat. 2 rakaat saya tidak ingat lain melainkan Allah. Latih begitu. Kalau tuan-tuan satu hari boleh buat 2 rakaat ingat Allah, maka ia merupakan satu lembaran baru dalam kehidupan kita. Kita benar-benar solat ingat Allah. Cuba buat dulu. Saya payahlah maghribnya, isyaknya. Macam-macam semalam isyak duk fikir tamu datang musim-musim raya ni. Isyak duk fikir menu apa ni. Kambing golek ke, ayam panggang ke. Kalau tak ada benda nak hidang, kita kena bergolek depan dia je. Maka jawapannya ialah dalam kesibukan kita. Ya, kita tahu bahawa tekanan kesibukan ini begitu kuat. Kesibukan dunia dia himpit kita, sehingga dia kacau solat kita. Walaupun kalau kita berjaya membentenginya, kita menjadi orang paling cemerlang dalam hidup. Sebab bila Allah menyebut golongan yang paling berjaya, Allah menyebut ialah orang yang menjaga solat. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Telah berjaya orang beriman yang khusyuk dalam solat. Kita nak dapat golongan yang aflah, yang paling berjaya. Kalau saya katakan saya zuhur, maghrib, isyak, so payahnya sebab dia ada kerja berdekatan dengan dia. Subuh tengah salat Allah ingat nak hantar anak sekolah hari ni, nak buat kerja tu, nak ke pasar, dia ingat benda tu. Mari zuhur pula duk cerita lepas dia kena masuk balik pejabat dia meeting. Mari asar pula duk perancangan nak pergi pasar malam, nak pergi bazar itu ini, sebab orang nak datang malam ni. Datang pula maghrib duk fikir pula esok nak buat apa. Demikian kesibukan dunia datang. Kita cari masa yang tuan-tuan amat lapang. Bila agak-agak lapang, tak fikir benda lain, ambil wuduk sekarang, solat 2 rakaat dan cuba khusyuk. Dia amat membantu kita untuk khusyuk pada solat yang lain. Latihan. Orang main bola pandai, dia mula dengan latihan juga. Dia berlatih, warming up sikit. Akhirnya dia tak krem mata padang, dia pun fokus dengan perlawanan. Baik, itu pertama, solat. Yang kedua, kata ulama, baca Quran. Untuk kita jaga hak Allah. Sebab saya kata hak Allah ni besar, bukan kecil. Maka kita perlu tahu mukaddimah dia. Sebab benda ni memang sinonim dalam menjaga hak Allah. Solat mesti. Semua para Nabi alaihissalatu wassalam, mereka jaga solat. Yang kedua, baca Quran. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran hariannya. Maka orang beriman, macam mana pun kita sibuk, kita kena baca Quran. Semuka, 2 muka, kena baca. Yang kerja doktor sibuk, baca Quran. Yang engineer sibuk, baca Quran. Yang pensyarah sibuk, baca Quran. Yang namanya petani, namanya peraih ke laut, baca Quran dulu. Yang namanya Tok Bila ke, baca Quran. Yang namanya suri rumah tangga atau suri hati, baca Quran.
Siapa pun kita, jangan lupa untuk baca Quran. Jangan lupa benda. Ia jadikan sebagai asas penting, rukun penting dalam keimanan kita pada Allah. Habis tak baca pun tak hafal ni. Tak apa, kita baca. Ada seorang ayah, dia baca Quran, baca Quran. Anak dia kata, ayah duk baca, tak ngapal. Macam tak berapa betul je ya. Tak ayah lalang baca tiap-tiap hari, baik apa tu, senang. Dia hafal satu skill lain. Baca ni benda mudah sekali. Hafal memang memerlukan suatu kesungguhan yang berlainan, disiplin yang berlainan. Maka si ayah ni dia memang rajin baca Quran. Si anak kata, ayah baca Quran tiap-tiap hari. Tapi ayah tak apa, macam tak ada guna je, kata anak dia. Kenapa, kata anak dia? Ayah dia kata, aku akan beri jawapan dengan satu syarat. Aku akan beritahu kamu kenapa aku cuma baca dan aku tak hafal. Yang kamu cela ataupun kamu tegur aku baca, anak-anak baca apa sekali lah, ya habis-habis. Baru betul baca tu. Dan kita kan kalau baca benda sesuatu kan kita cepat ingat. Tuan-tuan baca surat khabar 2 kali, ingat tak lepas tu? Ingat. Lawan ni berapa menang? Baca statistik COVID, baca 2 kali, ingat. COVID negeri ni banyak ni banyak ni. Ingat. Baca Quran 2-3 kali tak ingat. Ingat tak? Tak ingat. Sebab Quran ni dia perlu dihafal untuk dia ingat. Bukan dibaca untuk dia ingat. Dihafal. Surat khabar, benda lain tuan-tuan tak perlu hafal pun. Tuan-tuan baca 2-3 kali ingat. Ingat. Kita tengok aksiden tepi tu, tak payah baca-baca, tengok je ingat. Kereta apa berlanggar, motor apa, siapa salah. The whole story kita tahu. Sebab benda-benda tu tak ada satu skill untuk kita hafal dia. Kalau kita baca berulang, ya ingat. Quran walau kita baca banyak kali, belum tentu ingat. Yang hafal pun belum tentu ingat. Anak-anak kita dah hafizah. Sini, nak test sikit. Baca surah Az-Zukhruf 1 hingga 2 ayat. Ni, baca surah Ghafir. Baca, tak ingat ni. Padahal ada hafiz Quran. Kerana kita kata hafazan ni satu benda lain. Allah suruh kita baca Quran. Faqra'u ma tayassar minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari Quran. Allah tak kata fahfazu ma tayassar minal Quran, hafalah. Baca. Penting baca dulu. Saya kata hafal ni satu skill lain. Ya memang kita tahu kelebihan hafal Quran ni banyak. Tapi tak semua orang boleh buat. Tak semua. Mungkin kita boleh hafal surah-surah kecil. Baik, si ayah ni kata pada anak dia, aku akan beri jawapan dengan satu syarat. Kamu tengok tak baku arang tu? Dia ada, kita katakan yang di baku arang tu dia berjaring tu, letak arang tu. Ambil baku ni, kamu penuhkan dia dengan air laut. Tengok air laut depan tu. Rumah dia tepi laut. Kata budak ni, mana boleh ya? Ni kan berjaring ni, berlubang. Mana boleh masuk air laut? Pergi dulu, boleh. Buat, jerit. Buat. Dia tengok ayah dia ni confident suruh. Maka dia pun pergi. Dia buang arang dalam tu, bekas arang tadi. Dia pergi kat laut, dia pun cedok air laut. Dah keluar lah air laut tu. Dalam jari, baku berjari. Ayah tak boleh ya, dah cuba. Buat lagi, boleh. Buat. Dia pergi lagi 2 kali. Cedok. Datang kat ayah dia, habis dah tak ada dah. Dia itu pergi lagi, sehingga beberapa kali. Ayah, memang tak boleh, kata budak. Baik, kamu lihat pada baku tu, apa yang kamu nampak? Di situ ada jawapan aku. Kata budak ni, tak ada apa. Cuba tengok elok-elok. Lalu si budak ni puasan, ya. Hitam arang yang ada kat baku tu dah tak ada. Kan yang, apa nama ni, baku arang tu, dia ada hitam-hitam arang tu, kesang dia tu. Dah 2-3 kali cedok air laut. Akhirnya bersih suci. Lihat hitam tu dah tak ada. Demikian hitam hatiku hilangkan aku baca Quran. Maknanya katanya tuan-tuan, kita memanglah tak apa Quran, tapi dek baca selalu, hati kita bersih. Kita nak cerita hati bersih ni, dia tak bersih sendiri. Tuan-tuan tengok pakaian kotor, letak bersih lah nanti. Dia tak akan bersih sendiri. Hati orang bersih ni bukan dia bersih sendiri. Dia bersih dengan ada benda yang dia buat. Antara pembersih hati itu Quran. Baca. Ibu kat rumah bacalah Quran, biar bersih hati tu. Biar bagus hubungan dengan suami dia. Ayah kat rumah pun sama baca Quran.
Biar bersih hati itu, biar baik sikit hubungan dengan isterinya. Anak kat rumah tu bacalah Quran. Biar jernih, biar baik sikit hati tu. Semua dalam rumah kena baca Quran. Bibik-bibik pun baca Quran. Biar jernih hati bibik tu. Semua orang berada sekitar kita baca Quran. Ni kita kalau owner pejabat ni tuan-tuan, suruh semua pekerja baca Quran. Buat apa ni, Quran hour ke, ataupun buatlah 1 minit atau 5 minit dengan Quran. Okay, semua pekerja baca sikit. Amalkan. Kan ini satu cara penjagaan Allah. Jaga Allah ni. Kerana di antara mukjizat Nabi SAW yang berkekalan Al-Quran. Betul, bukan main-main Al-Quran ni. Kita kalau jumpa seorang pemimpin dibaca Quran, ketahuilah dia ada ciri-ciri keadilan yang tinggi. Kalau menteri-menteri kita masuk pejabat baca Quran dulu, Masya Allah, menteri ni menteri baik. YB kita belum bertugas kat rumah ke baca Quran. Saya tak kata mereka tak baca Quran. Mudah-mudahan mereka baca Quran. Kita inginkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu bermula dengan hubungan baik ini dengan Allah. Maka dia akan baik dengan makhluk. Dia dengan Allah pun dah masalah, maka dia tak akan buat baik pada makhluk melainkan kerana sebab. Bila sebab itu hilang, dia kembali menjadi tidak baik. Yang ketiga, kata ulama, ni basic untuk kita jaga Allah, ialah wirid dan zikir kita setiap hari. Makan, minum, tidur, masuk jambang, keluar tandas. Ini ada zikir-zikir. Ini tanda kita ingat Allah dan jaga hak Allah. Sebab Allah Ta'ala suka disebut namanya setiap waktu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu fi kulli ahyanihi. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah di semua keadaan. Tuan-tuan nak tidur, bacalah bismikallahumma ahya wa amut, atau bismikallahumma amut wa ahya. Baca. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ni bangun tidur tengok mesej dulu. Bangun tidur tengok WhatsApp dulu. Mata sebelah tengok. Dan lagi dia skodeng WhatsApp, benda masuk pagi-pagi ni. Baca doa dulu. Bukan kata tak boleh tengok WhatsApp. Tengoklah, tengok. Tapi biar pertama kita bangun tidur, celak mata, baca doa dulu. Bacalah doa atau sebut nama Allah. Astaghfirullah. Bangun. Kita naik kereta, yalah tahulah kereta baru start, berdesung, bacalah doa sikit. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Jalan. Kita masuk rumah, tahulah nak cepat, nak masuk bilik air, bacalah doa sikit masuk rumah. Nabi SAW dah kata, kita masuk rumah baca doa, syaitan akan kata tak ada tempat tinggal kita malam ni. Jadi kalau siang bersama tak ada tempat lepak kita hari ni. Sebab tuan rumah ni, dia masuk rumah sebut nama Allah. Kalau kita tak reti baca panjang, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, panjang sangat doa ni, nak baca bismillah, baca bismillah, samillah, bismillahirrahmanirrahim semua. Beri salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz bini saya asyik duduk kat atas tu, salam bukan dengar makcik tu. Bagi makcik tu. Salam pun bukan dengar tu, nenek tu. Tak masuk rumah beri salam, dengar tak dengar nombor 2. Beri salam, assalamualaikum. Amalkan, masuk rumah, assalamualaikum. Maka setiap kali kita ingat Allah, maka ini sebenarnya kita sedang menjaga Allah. Dan Allah jaga kita. Allah jaga kita, kata ulama, dengan 2 cara. Pertama, Allah akan jaga urusan dunia kita. Yang kedua, Allah akan jaga agama kita. Sehingga ketika sakaratul maut, agama kita masih terpelihara di sisi kita. Kerana Allah jaga. Pertama, masalih ad-dunyawiyah. Masalah dunia kita Allah Ta'ala cukupkan. Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga binatang ternak kita, Allah jaga pekerjaan kita, Allah jaga pejabat kita, kedai kita, rumah kita. Allah jaga kenderaan kita, Allah jaga tubuh badan kita. Yang kedua, Allah jaga agama kita. InsyaAllah kita duduk mana pun tuan-tuan, agama kita terjaga. Duduk tempat paling orang lalai ingat Allah, kita ingat Allah. Orang tak semayang bang belakang, kita semayang. Orang tak tutup aurat belakang, kita tutup aurat. Kerana Allah jaga agama kita. Ni kita pergi negara kafir ni, untuk serang kerja ke dan sebagainya, Masya Allah, agama kita tetap kekal dengan kita. Time semayang, kita semayang. Tutup aurat. Ini tanda Allah jaga dia.
Sebab itu tuan-tuan, kita nak tengok orang yang benar-benar husnul khatimah. Orang kita secara umumnya melihat husnul khatimah macam mana dia mati. Kita tengok orang tu dia mati masa baca Quran, husnul khatimah. Kita tengok orang tu tengah solat mati, husnul khatimah. Kita tengok orang tu mati dalam masjid, husnul khatimah. Kita tengok orang mati bulan Ramadan, husnul khatimah. Baik, itu sebenarnya adalah tanda husnul khatimah. Tapi husnul khatimah apa dia sebenarnya? Yang kita kata orang yang mati ketika baca Quran husnul khatimah, ya betul. Tapi itu alamat husnul khatimah, kesudahan yang baik. Kita tengok orang yang saya katakan tengah menuntut ilmu, tengah dengar kuliah subuh mati, ya husnul khatimah, tapi alamat. Namun hakikat husnul khatimah sebenar ialah orang yang hidup tidak pernah mensyirikkan Allah. Maka dia mati tanpa mensyirikkan Allah, ini husnul khatimah. Yang ni orang tak perasan. Dia tak perlu mati dalam masjid, dia juga tidak perlu mati ketika pegang mushaf atau sebagainya, tapi dalam hidupnya dia tak pernah syirikkan Allah. Yang dimaksudkan dengan makna husnul khatimah sebenar, dalam hidupnya dia tidak pernah munafik, dia tidak pernah ada sifat-sifat nifaq. Ini husnul khatimah. Walau dia mati dalam kereta, walau dia mati di pejabat, hidup dia tak ada sifat hipokrit, munafik. Husnul khatimah itu orang yang hidupnya tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Semayang, jaga apa, jaga. Ini husnul khatimah di mana pun dia mati, walaupun dia mati atas katil dia. Ini Abu Bakar Siddiq, di mana matinya? Atas tilang rumah dia. Dia tak mati di masjid, dia tak mati di surau, dia tak mati ketika baca Quran, dia mati atas tempat tidur dia. Apakah kita kata beliau tidak husnul khatimah? Oh, ini raja segala husnul khatimah. Ini Khalid Al-Walid, dia tak mati di medan perang, tidak juga mati di masjid, dia mati atas tilam, di atas katil kat rumah dia. Dia mati di rumah, tapi kematian husnul khatimah. Kerana dalam hidupnya dia tidak pernah berhenti berjuang, sehingga setiap tubuh badannya ada luka dan ada kesan tikaman. Ini husnul khatimah. Tentu kita tengok sahabat-sahabat Nabi SAW, ada yang matinya di rumah. Apakah dia tidak husnul khatimah? Kerana kita husnul khatimah, bagi orang awam macam kita melihat husnul khatimah ialah bagaimana dia mati. Bagi orang khawas, mereka melihat bagaimana cara dia hidup. Itulah husnul khatimah. Kita kenal dia ni masih hidup, kuliah tak miss, solat Jumaat jaga, solat sunat jaga. Walau dia mati aksiden atas jalan raya, dia husnul khatimah. Kenapa? Cara hidup dia tadi tak pernah syirik pada Allah, tak pernah munafik, sentiasa melaksanakan perintah Allah. Jadi orang awam macam kita, macam saya dan macam tuan-tuan melihat husnul khatimah, dia mati dalam certain kematian. Oh, ini husnul khatimah. Ya betul, saya katakan itu betul. Itu cuma alamat husnul khatimah. Husnul khatimah sebenarnya ialah kehidupan kita seluruhnya. Kehidupan kita seluruhnya bagaimana? Kalau kehidupan kita seluruhnya menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hukum hakam, matilah kat mana pun. Tuan-tuan mati kat Amerika, tuan-tuan mati kat England, tuan-tuan husnul khatimah. Tuan-tuan mati kat rumah, even kita mati kat pejabat, husnul khatimah. Sebab hidup saya tak pernah syirikkan Allah, tidak munafik, tidak pernah buat benda haram. Saya hidup pejabat, saya tak pernah ambil rasuah. Saya pun mati di pejabat, husnul khatimah. Kerana hidupnya, sepanjang arwah hidup ni, dia tak pernah ambil rasuah saat orangnya. Tegas, berprinsip. Matilah kat pejabat. Bukan tengah baca Quran. Even bukan tengah zikir, dia tengah minum kopi. Tapi matinya husnul khatimah. Kenapa? Cara hidup dia. Yang ni orang terlepas pandang. Yang orang duk puji sekian-sekian orang, maka dia pun mati baik. Oh, ini kita puji melangit. Bukan Allah yang memujinya, manusia memujinya melangit. Apa salah? Kita tak kata salah, tapi kita akan jumpa orang yang lebih berhak dipuji daripada orang ni. Tetapi Allah sembunyikan pujian manusia untuk dia mendapat pujian Allah. Ada orang, tuan-tuan, dia mendapat pujian manusia, tapi pujian manusia sekejap je. Sekejap, kemudian dia kembali dilupakan. Tapi orang yang dipuji oleh Allah, dia tidak dilupakan. Orang akan ingat sampai bila-bila. Bermula daripada kaum keluarga ni, akan ingat dia, keturunannya, sehingga orang-orang soleh mengingati dia. Ada orang kita dipaksa untuk ingat mereka.
Mana-mana pemimpin besar bila mati kita dipaksa ingat mereka. Berjasa sekian-sekian. Lama kelamaan zaman berubah, dia akan dilupakan. Ini raja yang mati dipaksa untuk diingatkan dia. Lama kelamaan dilupakan. Datang raja baru, datang pemerintah baru, dilupakan. Dan mungkin peninggalannya juga telah dibuang satu persatu oleh keturunannya juga. Yang asal dewan ni nama ni diubah, sultan baru naik. Yang dalam doa asal nama sultan ni tukar nama sultan lain pula. Demikian keadaan manusia. Supaya kita tahu bahawa pujian Allah itu yang kita nak. Orang tak puji tak apa, Allah puji kita. Baik, berzikir pada setiap masa cara untuk kita menjaga hak. Dan yang keempat, kata ulama ialah sentiasa kita dengar satu benda yang boleh menginsafkan hati kita. Ini dipanggil sebagai ar-raqaiq wa tazkirah. Maksud bahasa mudah, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu yang menjadikan hati kita lembut. Jangan duduk dalam majlis yang menjadikan hati kita keras. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu yang mengajar kita keinsafan, yang ajar kita taubat, yang ajar kita nak jadi baik. Bukan nak ajar kita berbalah dengan orang tua ni. Kita tak nak balah. Tuan-tuan tua-tua ni nak balah dengan siapa lagi? Dulu kat luar balah dengan jiran. Ni duduk dengan ceramah pula berbalah dengan ustaz lain pula. Allah. Buah berbalah dia tak pernah habis. Tuan-tuan kita dah tua dah, balah buat apa? Saya nak keluar dari dunia tak nak berbalah dengan siapa. Sebab tu kita kena belajar ilmu khilaf. Oh, ini berbeza pandangan. Tak payah gaduh-gaduh. Tapi ada orang sampai mati nak berbalah orang. Dan kita nak tenang hati. Sebab tu kita nak dengar benda yang lembutkan hati kita. Kematian, berkait dengan taubat, berkait dengan tanggungjawab yang kita abaikan selama kita jadi suami, selama kita jadi isteri, selama kita jadi ibu, selama kita jadi ayah, selama kita jadi anak. Banyak tanggungjawab. Mak saya hidup, saya tak berbakti dengan sungguh-sungguh. Hari ni saya nampak duduk majlis ilmu ni, saya nampak cuainya saya sebagai seorang anak. Walau saya ada kesempatan untuk berbakti, tapi saya abaikan. Atau seorang ayah mula, insya-Allah saya cuai dan didik anak saya. Anak-anak saya tak beri agama pada dia. Saya tak beri dia ilmu fardu ain. Hari ni saya nyesal. Kalau saya boleh undur balik masa, maka dia kembali walaupun dia dah macam hilang pegangan kuasa pada anak-anak. Maka dia gunakan kesempatan masih hidup nasihat anak dia. Ya, ayah dulu salah masa awak kecil, ayah tak nasihat awak suruh solat. Sampai sekarang awak besar, awak abaikan solat. Hari ni ayah tak akan abaikan lagi tanggungjawab. Walaupun ayah tak ada kuasa macam dulu, tapi ayah akan tetap ingatkan anak-anak ayah supaya jaga solat, jaga aurat, jangan terlibat dengan benda haram. Masa ayah ni akan kembali buat kerja dia. Kita nak duduk dalam majlis macam ni, majlis yang mana mendorong kita insaf. Selama saya jadi majikan, saya zalim pada pekerja saya. Saya nak jadi majikan yang baik. Selama saya jadi pekerja, saya zalim pada majikan saya tipu majikan saya. Saya tak nak lagi. Saya nak jadi pekerja yang baik, mencari rezeki yang halal, berkhidmat majikan dengan baik sebagaimana dituntut dalam agama. Maka saya nak naikkan syarikat ini dengan baik. Dan ini orang-orang yang ataupun majlis-majlis yang mana kita nak duduk, dia boleh menginsafi kita. Jadi kalau kita buat 4 perkara tadi, solat, baca Quran, zikir, dan duduk majlis pelembut hati, pelembut jiwa, majlis yang kita akan jadi nak tambah iman kita, majlis yang menjadikan kita dah akhirat tidak mau lagi bertangguh-tangguh. Dalam hadis Nabi kata apa? At-tu'adatu fi kulli syai' khair illa fi amal akhirah. Kata Rasulullah SAW, kita at-tu'adah, berhati-hati dalam urusan dunia itu bagus, tapi tidak pada urusan akhirat. Apa maksud berhati-hati? At-ta'ni, kita tangguh dulu. Orang kata, Ji, jom kita melabur, ni projek baru, untung juta. Kejap, saya fikir dulu. Saya bincang dengan rumah. Saya bincang dengan penasihat saya, konsultan. Ji, ni nanti terlepas buang kalau haji lambat. Tak apa. Kalau bukan rezeki saya, tak apa. Untuk urusan dunia, tuan-tuan kena ta'ani. Hati-hati. Tapi bila datang urusan akhirat, Ji, ni tolong orang ni anak yatim sekian, jangan tangguh, ambil.
Jom solat duha. Jangan tangguh, solat sekarang. Ajak ni Ramadan datang, kita buat sekian kebaikan. Jom, jangan tangguh. Benda akhirat jangan tangguh. Benda dunia tuan-tuan tangguh. Kenapa? Bangkai dunia tu nak tipu kita. Dia cakap kat kita, kalau dia melabur beli emas hari ni, esok dijangka naik. Beli hari ni juga. Keluar duit 100,000. Sabar. Saya kena tengok. Jangan tunggu-tunggu nanti terlepas. Tak apa, terlepas tu bukan rezeki saya. Tuan-tuan cakap macam tu je, yang ngemping kita tu down. Bukan rezeki saya, tak apa, saya tak kisah. Tahu-tahu kena tipu semua. Habis, kena bungkus. Kita buat urusan dunia, kita tangguh dulu. Hati-hati, tak apa. Kadang-kadang dengan kita tangguh tadi, dia ada kebaikan banyak. Sebab dunia ni jangan tergesa-gesa sangat nak buat. Banyak mudarat dia. Tangguh dulu, biar dulu, nanti dulu. Ini nak beli ni, martabak viral ni, beratur ni, kena pergi awal. Lelek, tak payah pergi awal. Semayan dulu. Nanti buat tu sok belakang, tak apa. Ada rezeki ada lah. Ada rezeki ada. Tiba-tiba kawan kita tolong beli kat kita, dah dapat. Dengan mudah, tak payah nak gaduh-gaduh. Ataupun yang beratur tu semua sakit perut belaka lah. Asyik aku tak beratur. Rupanya silap resepi hari tu, habis sakit perut. Tetap untuk urusan duniawi, kita tak perlu tergesa-gesa. Tapi kita berhati-hati. Urusan ukhrawi, jangan berhati-hati, teruskan buat. Kerana kita tak akan rugi bila buat urusan. Ustaz ni nanti dia menipu kan. Menipu dia dengan Allah, saya dah dapat pahala sedekah. Orang datang, tak derma ni. Nanti dia, saya selidik dulu. Lepas seminggu datang balik, minta. Saya nak cek ni betul tak nombor telefon ni. Tentu benda akhirat tak payah selidik banyak, bagi je. Kalau kena tipu, pahala dia. Benda dunia kita kena tipu, pahala tak ada. Musibah dapat. Jadi at-taudatu fi kulli syai' khair, kata Nabi SAW, menangguhkan urusan dunia tu bagus. Tetapi untuk urusan akhirat tak bagus. Urusan akhirat, tuan-tuan jangan tangguh. Nak qada solat, sekarang qada. Qada kat Mekah lah Ustaz. Pahala berganda. Jangan qada sekarang. Kita qada solat kat Mekah, tak akan menjadi lebih baik daripada qada di Malaysia. Kerana qada itu dia jadi baik bila kita segerakan, bukan tempat di mana kita qada. Kata orang segerakan qada di Malaysia jauh lebih besar pahala dengan orang qada kat Mekah. Untuk apa? Untuk menunjukkan pahala segera. Dia ada pahala tempat, ada pahala kerana masa, disegerakan. Ada pahala kerana amount, jumlah dia. Ada pahala kerana ia lebih beri manfaat. Pahala tadi dia akan berbeza-beza mengikut situasi, keadaan orang, tempat dan sebagainya. Orang tertentu dia dapat pahala dengan cara buat macam ni. Yang ni dia kalau dia buat, dia tak akan dapat banyak pahala. Yang ni pula bila dia buat yang ni, pahala dia besar. Buat yang lain kurang pahala. Kerana setiap orang Allah dah beri tugas dan peranan dia. Tugas dan peranan. Kita kalau isteri buat baik dengan suami kita, besar pahala. Buat baik dengan suami orang, cari bala. Buat baik dengan suami orang, baik juga dia sapi dengan suami orang. Boleh pahala? Mungkin boleh, tapi tak banyak lah. Kita tuan-tuan tolong adik-beradik sendiri, besar pahala. Tolong adik-beradik orang, boleh pahala, tapi tak sebesar tolong adik-beradik sendiri. Kan beza. Kita tuan-tuan senyum ke orang, besar pahala, banyak pahala. Tapi dia akan berbeza pahala bila kita senyum pada isteri kita, lagi besar pahala. Kerana yang berhak dapat senyuman kita, isteri kita. Ni dengan isteri orang semua dia senyum, dengan bini dia tak nak senyum. Tetap. Ni orang yang rugikan pahala. Dia dapat tempat di mana lubuk pahala dia besar, dia tak nak guna. Tetap bergurau orang mungkin dapat pahala, menggembirakan. Bergurau dengan bini dengan anak-anak lagi besar pahala. Ni dengan anak strik macam Genghis Khan, tak gurau. Dengan orang lain anak-anak semua dia gurau. Dah jadi macam joker dia. Dah jadi yalah, kerja dia clown, kerja clown dekat McD, clown macam ibu kau. Kat rumah tegak macam Genghis Khan. Tak rugi dia. Kerana kita kena tahu ada orang kita buat baik dengan dia, pahala lebih besar daripada orang lain. Tuan-tuan buat baik pada mak ayah, besar pahala. Berbanding buat baik pada mak orang lain. Bagus budak ni, hormat orang tua. Tapi dengan mak dia masalah. Jadi semua mungkin dapat pahala, cara pahala. Yang saya sebut tadi solat qada. Tuan-tuan qada cepat, lebih besar pahala berbanding tuan-tuan tunggu kat Mekah nak qada, tunggu kat Madinah.
melambat-lambatkan qada, merugikan pahala yang banyak. Apatah lagi qada kerana kecuaian. Oh, itu kalau qada kerana kecuaian, wajib segera. Dia qada ni ada sebab kelalaian kita, ada sebab kecuaian. Kita tertidur sampai lewat solat, ini tak wajib qada segera. Tapi kalau kita sengaja tak solat, terus tak solat, ini wajib qada segera. Tuan-tuan tak puasa kerana musafir, tak wajib qada segera. Boleh tunggu sampailah bulan Syaban tahun depan, tak berdosa. Tapi tuan-tuan sengaja berbuka puasa, wajib qada segera. Lagi kita lambat, lagi kita berdosa. Tak pasal saya nak qada kat Mekah ni, dosa jalan. Gandaan tadi tak mampu untuk menanggung, menghalang dosa-dosa tadi. Ini yang kita sebut tentang hak Allah. Kemudian kata Syam bin Qadir, jaga hak makhluknya. Sebahagian hak Allah letak pada makhluk. Yang nama mak ayah ada hak Allah. Yang nama tok-tok guru ada hak Allah di situ. Yang nama orang-orang tua ada hak Allah di situ. Yang namanya anak yatim, orang lemah, orang miskin ada hak Allah di situ. Maka siapa yang jaga hak Allah pada manusianya, pada hamba-hambanya, maka Allah akan beri hak dia. Tapi ada orang dia tak jaga hak orang. Dia lupa jaga hak mak ayah dia. Dia lupa jaga hak tok-tok guru dia. Dia lupa jaga hak orang tua dia. Dia lupa jaga hak anak-anaknya. Maka Allah Ta'ala menarik kenikmatan yang Allah berikan pada dia. Kemudian kata Syam bin Qadir, belajar ilmu untuk kita tahu tuntutan Allah pada kita. Ya, ma'rifatullah tak akan terhasil tanpa ilmu. Hubbullah tak akan terhasil tanpa ilmu. Khasyatullah tak akan terhasil tanpa ilmu. Semua benda yang kita nak hubung dengan Allah, tangganya ialah ilmu. Tangga dia ilmu. Maka belajar sungguh-sungguh untuk beramal dan untuk kenal Allah. Belajar. Cari tok guru yang benar-benar mursyid, benar-benar murabbi, yang sampai kita kenal hak Allah. Sehingga kita pegang, sehingga kita hidup kita sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul menjadi keutamaannya berbanding yang lain-lain. Itu tanda orang nak kenal Allah. Ilmu tadi, bila orang tu ada ilmu, maka dia pun letak prioriti hak Allah, prioriti hak Nabi SAW, maka dia benar menuntut ilmu, menunaikan hak. Kemudian kata Syam bin Qadir, kamu dalam hidup ini kita kena ada 3 benda, 3 sifat. Sabar. Semua benda kena sabar. Khususnya takdir Allah. Redha. Apa maksud redha? Atas sikit lah pada sabar. Sabar ni tahan je, tahan, jangan cakap apa-apa. Redha melihat benda ni baik untuk kita. Sabar ni kita, mulut kita jangan keluar apa-apa. Jangan sebut komen apa-apa. Paling mudah kita cakap no comment. Itu orang sabar lah. Nak tanya apa pandangan tuan, puan dengan suami puan ni, no comment. Itu orang sabar. Apa pandangan awak tentang isteri awak? No comment. Orang sabar. Kalau orang tanya macam mana pandangan awak terhadap isteri, oh isteri saya teruk, ini orang tak sabar. Sabar menjadikan kita tak mengeluarkan bicara. Sebab kita sedang menahan diri. Walaupun agak seksa macam kita tahan berak, tahan kencing. Masa nak meletup ni. Tapi tahan. Kerana tempat ni tak sesuai untuk kita kencing. Takkan tuan-tuan nak kencing dalam bas. Asal nak kencing je kencing. Asal nak kencing, kencing. Dalam bas kencing, dalam kereta api kencing. Bukan begitu. Nak kencing, tahan. Sampai bila? Sampai jumpa tandas. Nak berak, tahan. Tak boleh saya kalau nak berak, berak je. Dalam kuliah nak berak, dia pun berak. Dia kedai makan nak berak, dia berak. Jangan. Tahan. Maka itu maksud sabar. Sabar menjadikan kita tak menyebut benda itu suka hati kita. Tahan. Jangan sebut. Siap perkataan tadi yang keluar. Sebab kita tak sabar, dia akan sehancing air kencing dan sebusuk tahi. Sebab itu saya katakan, kalau saya nak kencing, saya tahan lah. Sebab tempat tak sesuai. Saya nak berak, saya tahan lah. Tempat tak sesuai. Bila kita ada masalah, musibah apa-apa, tahan mulut, jangan cakap. Diam. Sabar. Jangan semua benda kita nak cerita ke orang. Ada sikit masalah rumah tangga nak cerita, semua jiran tetangga. 40 bawah rumah kandang, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Tetapi ini orang tak sabar. Setiap kali kena ada ujian, semua ni nak cerita ke orang. Ini orang tak sabar. Tahan mulut. Tahan bicara, tahan tangan. Sabar. Daripada tahap sabar, dia akan naik pada redha. Redha, kita tahu ini lebih baik untuk kita. Redha. Kemudian kata Syam bin Qadir, syukur pada Allah. Syukur dalam semua perkara. Sekecil nikmat hingga sebesar-besarnya.
Kemudian Syekh Abdul Qadir sebut dua perkara lagi tentang takutlah pada Allah. Dalam kata-kata masyhur para ulama, man khafa Allah khafahu kullu syai. Siapa yang takut Allah, seluruh makhluk takut pada dia. Kemudian Syekh Abdul Qadir ajar kita, khidmatlah pada Allah. Siapa yang khidmat pada Allah, Allah jadikan semua khidmat pada dia. Malaikat khidmat pada dia, qada pun khidmat pada dia, qada dan qadar. Macam mana qada dan qadar ni khidmat pada dia? Tentang dia tidak ditakdirkan malaikat yang baik-baik. Sebab dia nak jaga agama Allah. Hidup kita nak jaga agama Allah. Allah berfirman, wala yansuranna Allahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Allah akan tolong orang yang tolong agama Allah. Di hidup kita, tuan-tuan, sampaikanlah agama Allah. Dengan cara menulis, dengan cara nasihat, cara apa, Allah jadikan orang-orang berkhidmat pada kita. Dan akhir sekali kata Syekh Abdul Qadir, setiap kebaikan yang kita buat takkan disia-siakan oleh Allah. Setiap kita buat baik, biarlah orang kata, orang perendah, saya ni ustaz, orang buat baik salah, buat jahat salah, orang semua connect. Jangan pedulikan orang. Kita bila buat baik, ada nilai di sisi Allah. Walaupun nilai di sisi manusia belum nampak, di sisi Allah sudah pasti. Kadang-kadang kita buat benda kecil-kecil, buang sampah masjid, surau, orang tak nampak pun, tak viral pun. Kadang-kadang kita takbir, tak viral. Orang lain takbir raya, diviralkan. Banyak like dia, tak, kita takbir, tak diviral. Contoh. Tetap jangan bimbang kebaikan kita. Ada yang Maha Agung yang mengiktiraf dan memuliakannya. Cukup ia di sisi Allah sebagai simpanan yang paling baik. Sebenarnya kita, kalau kita cerita orang soleh dulu, kalau dari kebaikan yang tidak diviralkan, mereka gembira kerana mereka tahu dia berada pada simpanan gandaan Allah. Tapi bila kebaikan mereka diviralkan, mereka mula takut. Takut Allah menolaknya. Takut mereka sebagaimana kata Rabi' Adawiyah. Mereka takut kebaikan mereka disebarkan sebagaimana kamu takut keaiban kamu disebarkan. Sebab bagi mereka, kalau kebaikan disebarkan, maka ini boleh merosakkan hati mereka. Sebab itu mereka suka kalau kebaikan mereka tidak diketahui. Dia menjadi dalam simpanan rahsia Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.